A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tayyib, kita tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-15, kisah Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Tajuk dia sempena ayat Al-Quran ni. Dia ambil ayat Al-Quran sebagai tajuk. Wa ma kafara Sulaimanu. Salah baris. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah kufur Sulaiman. Sulaiman bukannya kufur. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi para syaitan-syaitan itulah yang telah menjadi kufur. Sebabnya Bani Israel, dia tuduh Nabi Sulaiman ni banyak melakukan perkara yang menyebabkan dia jadi kufur. Antaranya dia kata Nabi Sulaiman ni buat sihir. Kemudian mereka kata Nabi Sulaiman ni sayang ke bini. Sebab dia kahwin, ramai dia kata kahwin dengan orang-orang yang bukan Bani Israel. Wanita-wanita yang penyembah berhala. Sampai kan dia kata dia terpaksa turut kehendak para isteri itu, dia sendiri yang membina kuil-kuil untuk para isteri dia. Maknanya dia bersubahat dalam kesyirikan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Nabi Sulaiman daripada tuduhan yang dituduh oleh orang Yahudi itu dengan Allah mengisytiharkan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukannya kufur, tetapi para syaitan itulah kufur, mereka lah yang melakukan pengkhianatan. Nasaba ilaihil yahudu. Orang Yahudi nasaba ila menisbahkan. Terjemahan dia punya lafzi. So nasaba ila juga boleh bermakna menuduh. So orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman. Ma tu dengan sesuatu yang la yaliku, la qalaya. La qayaliku, yang tidak layak bagilah kita kan. Tidak layak bagi. Tidak layak dengan ciri-ciri seorang mukmin. La yaliqu bimu'minin yang muwahhidin, yang bertauhid, yang berakidah dengan akidah tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarahallah, yang Allah telah melapangkan sadrahu, dadanya, untuk keimanan, untuk iman. Lil iman. Maksud ayat ni nak kata, layak ke orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang Allah lapangkan dadanya untuk iman, dituduh dengan tuduhan yang tak layak? Apatah lagi fadlan an, apatah lagi dia seorang nabiyin, apatah lagi dia seorang nabi. Kalau mukmin pun tak layak, nabi lagilah tak layak dituduh seumpama itu. Nabi lagi, kemudian mursalin lagi, yang diutuskan lagi, rasul pula tu, maknanya mesti keluar berdakwah kepada manusia, mengajak manusia, takkan mengajak kepada manusia dia sendiri buat perkara yang sebaliknya. Dia seorang nabi, dia seorang rasul yang ata, memberikan, menganugerahkan. Yang mana Allah telah menganugerahkan, memberikan kepadanya al-hikmata, hikmat, wa akramahu, dan telah memuliakannya bi dengan an-nubuwah, dengan kenabian. Wa syarrafahu, memuliakan, mengagungkan dia bil khilafah,
dengan khilafah. Khilafah ni artinya representatif lah. Menggantikan Allah sebagai pemerintah di bumi untuk melaksanakan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Khilafah, so Allah agungkan dia dengan memberikan khilafah, pemerintahan. Fanasabu ilaihi, lalu mereka menuduhnya dengan tuduhan as-sihra, dengan sihir. Tuduh dengan tuduhan wal kufra, kekufuran. Kalau terjemahan lafzi, menisbahkan, so mengaitkan dia, memberi title kepada dia dengan title sihir, title kufur. Wala mudahana, so menuduh Sulaiman melakukan mudahana kepada syirik. Mudahana artinya kompromi dengan syirik, berlemah lembut dengan syirik, kompromi dengan syirik. Wal ittiraba, dan tidak tetap pendirian. Ittirab, tidak tetap pendirian. Fi dalam amri urusan at-tauhid. Sepatutnya orang yang pegang tauhid ni clear lah. Jangan duduk ikut at the same time pegang tauhid, at the same time buat kuil. Mana boleh kan? Dia kata mana boleh. Ini tuduhan yang dituduh oleh Bani Israel. B, dia kata Nabi Sulaiman ni, mereka tuduh Nabi Sulaiman iddira'. Maknanya tak tetap pendirian di dalam perkara tauhid. B disebabkan. B tu bisababi. Bisababi disebabkan oleh azwajihi, isteri-isterinya. Dalam Bible banyak sebut Israiliyat. Dalam Bible disebut Nabi Sulaiman kahwin ramai. Dan di mana saja dia pergi kan? Di mana saja dia pergi, kawasan-kawasan negara-negara orang buat hubungan diplomasi dengan negara lain, di situ dia akan kahwin. Tapi mungkin itu benda tu ada, tapi ditokok tambahlah dengan tak masuk Islam lagi. Jadi tetap kufurnya isteri-isteri tu. Fa lalu barra'a yubarri'u. Lalu Allah membebaskan. Barra'a yubarri'u. Lalu Allah membebaskannya. Allah membebaskan Nabi Sulaiman min fabarra'ahu Allahu. Lalu Allah membebaskannya min kulli dzalika, daripada setiap sesuatu itu, setiap tuduhan itu. Faqala, maka Allah pun berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Bukan Sulaiman yang kufur, walakinna asyayatin, tetapi syaitan-syaitan mereka itulah kufur. So mereka lah yang melakukan pengkhianatan, sihir. Dikatakan syaitan menulis kalimah-kalimah sihir, kemudian disembunyikan di tempat duduk Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman meninggal, kemudian dibuka tempat itu dan ditunjukkan kepada orang ramai bahawa selama ni Sulaiman beramal dengan sihir. Wa qala, dan Allah kata lagi, wa wahabna li Daud Sulaiman, dan kami telah menganugerahkan, wahaba, kami telah menganugerahkan kepada Daud, anugerahkan anak yang bernama Sulaiman, dan dia itu sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu. Kalau sudah disebut sini Sulaiman, tak payah lagi sebutlah sini Sulaiman. Sebaik-baik hamba itu adalah Sulaiman. Innahu, sesungguhnya Sulaiman seorang yang awwabun, yang banyak merujuk kepada Tuhan, yang banyak berzikir, yang banyak bertasbih, yang banyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, wa inna lahu indana. Sesungguhnya Sulaiman memiliki, zulfa lah, sebab ada inna ni kan, biasanya kita tambahkan satu lagi penguat la tu.
So dalam penterjemahan kita hanya terjemah satu ajalah, sini saja sesungguhnya. Sesungguhnya Sulaiman memiliki zulfa, kedekatan. Maknanya kami dekatkan dia, mempunyai kedekatan dengan kami lah. Indana, di sisi kami. Terjemahan lafzi, sesungguhnya bagi Sulaiman itu di sisi kami dekat. Dan wa inna lahu indana la zulfa, satu. Yang kedua, wa husna ma'ab. Dan juga husna ma'ab sini terjemah apa? Tempat kembali yang baik. So ma'ab tempat kembali kan. So husna ni yang excellent, yang perfect, yang cemerlang. So ayat dia sepatutnya jadi macam ni. Inna zulfa indana lahu. Satu lagi, inna husna ma'abin indana lahu. Sesungguhnya kedekatan dia tu di sisi kami tu menjadi milik dia. Maksudnya dekatnya dia dengan kami menjadi milik dia. Sesungguhnya kebaikan tempat kembali dia di sisi kami tu akan menjadi milik dia. Kan bila dipindah-pindah tu tujuan dia tujuan balarah lah. Tujuan balarah. Kerana nak kuatkan sini, nak kuatkan dia tu akan memiliki. Nak beri perhatian, dia dituduh dengan tuduhan yang banyak-banyak tu. Memang kami nak bagi pun. So lahu situ. Awal lagi sebut lahu. Kemudian dia tu memiliki kan. Kemudian dekat dengan kami pula. Barulah sebut benda-benda tu. So dalam penterjemahan Quran, kita kena tahu asal ayat tu dulu. Asal ayat. Asal ayat macam ni kan. Itu penting yang belajar grammar ni supaya kita tahu asal ayat tu apa tak. Wallahu alam bissawab.